Hai, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama dengan Cikgu. Apa khabar hari ini? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sehat dan ceria. Adakah kamu semua sudah bersedia? Mari kita mulakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4 bersama dengan Cikgu Asti. Baiklah murid-murid, kita masih lagi berada dalam unit yang keempat, iaitu Reka Bentuk Pembungkusan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Lakaran Bermaklumat. Pastikan kamu terus kekal bersama dengan cikgu sehingga ke akhir pembelajaran. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk. Manakala standard pembelajaran, kita ada 4 standard pembelajaran untuk hari ini, iaitu 4.1.5 membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. Yang kedua, 4.1.6 menghuraikan lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, 4.1.7 menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang terakhir, 4.1.8 mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Seterusnya, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Objektif yang kedua ialah murid dapat mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Mari kita lihat kriteria kejayaan pula. Murid berjaya mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Mari kita ikuti paparan yang berikutnya. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini dengan aktiviti yang pertama, iaitu membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. Baik, mari kita lihat secara ringkas proses reka bentuk pembungkusan. Di sini cikgu berikan 4 langkah. Yang pertama ialah menjana idea. Yang kedua ialah kita perlu pilih idea yang terbaik. Dan yang ketiga, selepas mendapat idea yang terbaik, kita perlu terjemahkan idea tadi ke dalam bentuk lakaran. Untuk pengetahuan semua murid, ketiga-tiga langkah ini cikgu telah terangkan pada pembelajaran kita sebelum ini. Kamu boleh rujuk semula video sebelum ini. Untuk hari ini kita teruskan langkah yang keempat, iaitu memasukkan maklumat ke dalam lakaran. Di sini cikgu berikan beberapa contoh lakaran pembungkusan. Perhatikan pada gambar yang diberikan. Ini merupakan contoh untuk lakaran pembungkusan bagi kotak. Seterusnya, ini merupakan contoh lakaran reka bentuk pembungkusan bagi beg plastik. Kamu boleh perhatikan perbezaan di antara kedua-duanya. Dan contoh yang ketiga cikgu berikan di sini ialah contoh lakaran reka bentuk pembungkusan bagi beg kertas. Seterusnya, setelah kita menjana idea dan memilih idea terbaik pada pembelajaran sebelum ini, seperti dalam gambar, kita perlu menterjemah idea tersebut dalam bentuk lakaran. Kamu boleh rujuk buku teks pada halaman 59. Lakaran yang dihasilkan perlulah mengandungi maklumat yang berkaitan reka bentuk pembungkusan yang akan dibuat
seperti bahan yang digunakan, elemen reka bentuk yang ada, susun letak maklumat pada pembungkusan, fungsi pembungkusan dan sebagainya yang difikirkan perlu. Sekarang, mari kita teruskan untuk aktiviti yang kedua pula, iaitu menghuraikan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Untuk aktiviti huraian lakaran, setiap lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang telah dihasilkan perlu mempunyai huraian tentang beberapa perkara, iaitu kesesuaian reka bentuk, yang kedua, bahan yang digunakan, yang ketiga, ukuran, yang keempat, reka letak ataupun item-item dalam label, dan yang terakhir ialah elemen-elemen yang digunakan seperti ruang, tekstur, rupa dan sebagainya. Kita teruskan untuk aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Untuk aktiviti ini, mari kita perhatikan jadual yang diberikan. Jadual ini adalah sama seperti yang terdapat di dalam buku teks kamu. Cuba perhatikan, terdapat 3 elemen yang kita akan nilai, iaitu ruang, tekstur dan nilai. Kita akan bincangkan satu persatu. Untuk elemen ruang, huraian di sini ialah tentang aliran udara. Ditandakan tidak sesuai. Maka kita perlu buat sedikit penambahbaikan, iaitu dengan menambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik di dalam bekas. Cuba lihat elemen yang kedua pula, iaitu tekstur. Huraian di sini ialah tekstur yang licin dan rata. Elemen ini adalah sesuai, jadi kita tidak perlu buat apa-apa penambahbaikan. Dan elemen yang terakhir iaitu nilai, huraian di sini ialah menggunakan satu warna sahaja dan ditandakan tidak sesuai. Oleh itu, kita perlu membuat sedikit penambahbaikan, iaitu dengan menambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak. Boleh faham murid-murid? Baiklah murid-murid, sekarang cuba perhatikan pada gambar yang diberikan. Ini merupakan lakaran selepas kita membuat penambahbaikan. Kalau kamu masih ingat, terdapat 2 elemen yang kita tambah baik tadi, iaitu yang pertama elemen ruang. Kita perlu tambahkan lubang udara supaya memperolehi aliran udara yang lebih baik di dalam bekas. Dan elemen yang kedua ialah elemen nilai. Kita tambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak seperti yang terdapat di dalam gambar. Sekarang kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini untuk aktiviti yang terakhir, iaitu mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Mari kita lihat paparan yang berikutnya. Untuk aktiviti ini, cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk mengira kos bahan bagi pembungkusan yang dibuat, iaitu bekas makanan. Cuba perhatikan pada jadual yang diberikan. Kita perlu senaraikan bahan, kuantiti yang digunakan, kos untuk satu unit bahan dan jumlah harga bagi setiap bahan yang digunakan. Sekarang, kita lihat untuk bahan yang pertama terlebih dahulu, iaitu bot lekap. Kuantiti yang digunakan ataupun bilangan bot lekap yang kita gunakan untuk pembungkusan ini ialah 3 keping dan diberikan kos 1 unit, maksudnya kos untuk 1 keping bot lekap ialah 40 sen. Jadi untuk mendapatkan jumlah bot lekap di sini ialah dengan mendarabkan kuantiti dan kos seunit, iaitu 3 darab dengan 40 sen.
dan kita akan dapat harga RM1.20. Boleh faham setakat ini? Baiklah, kita teruskan untuk bahan yang kedua, iaitu gam. Seperti mana yang kamu tahu, gam biasanya dijual dalam bentuk botol. Jadi, untuk projek ini kita tidak menggunakan satu botol gam. Jadi, kita buat anggaran untuk jumlah harga bagi gam yang kita gunakan hanya bernilai 20 sen. Begitu juga dengan bahan yang ketiga, iaitu tali. Tali biasanya dijual secara meter. Maksudnya sama ada kita beli 1 meter, 2 meter. Tapi untuk projek ini kita tidak menggunakan tali yang banyak. Maksudnya kita buat anggaran untuk tali yang kita gunakan berharga 20 sen juga. Jadi, untuk mendapatkan jumlah besar bagi harga bekas makanan yang kita buat, kita perlu tambahkan semua jumlah bahan yang digunakan, iaitu RM1.20 tambah 20 sen tambah lagi 20 sen dan kita akan dapat harga RM1.60. Murah kan murid-murid? Sebab kita perlu mengamalkan kesederhanaan dalam berbelanja untuk menjimatkan wang dan mengelakkan pembaziran. Jadi di sini harga untuk pembungkusan bekas makanan tadi ialah RM1.60. Baik, oleh itu setakat ini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih daripada cikgu. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham bagaimana untuk menghasilkan lakaran bermaklumat, seterusnya mengira kos bahan bagi setiap pembungkusan yang akan dihasilkan. Kamu boleh tonton semula video ini untuk mengukuhkan pemahaman kamu tentang tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Bye-bye.